Presiden parti sendiri telah minta supaya pilihan raya dilakukan, sehingga dilihat Presiden UMNO ni, iaitu Zahid Amini, tidak berakal. Maksud saya tidak berakal, bukankah kamu tahu UMNO ini tidak ada kuasanya apa-apa dalam kerajaan ini dari segi membuat dasar kehendak sendiri oleh Perdana Menteri. Jadi saya melihat ini nampak sangat tak cerdiknya Presiden UMNO ni, ataupun dia ada agenda peribadi. Dia kata UMNO akan menang pilihan raya ini. Bagaimana UMNO nak menang pilihan raya ini dengan mudah? Isu LCS ni yang menyebabkan Bosted dan Kementerian Pertahanan waktu dia jadi Menteri Pertahanan, dah beberapa kali kata UMNO ni dahulunya bukan kuat sangat, betul. Ahlinya 3 juta. Pilihan raya 2018. Dalam situasi sekarang ni, saya punya pendapat lah dan pandangan saya lah, terlalu sukar UMNO ni untuk menang. Kita tengoklah. Jadi pandangan-pandangan Melayu yang lain itu mestilah diambil kira supaya kita jangan melakukan. Jadi kalau orang Melayu tidak menentang rasuah, orang Melayu tidak menyebut UMNO sebagai parti rasuah, lagi rakus pemimpin UMNO ini. Lagi sombong lagi pemimpin UMNO ini. Semua orang berfikiran, termasuk Presiden UMNO, yang memanglah satu perkara yang pelik dalam sejarah saya 52 tahun UMNO. Zaman-zaman saya dulu, kalau habis tempoh 4 tahun ke atas ni, 4 tahun, maknanya ada masa setahun lagi pilihan raya, kita selalunya mengambil tindakan yang mudah, iaitu menahan supaya jangan pilihan raya segera, kalau boleh habis tempohnya. Tapi sekarang UMNO telah melakukan satu perkara yang agak menakjubkan. Presiden parti sendiri telah minta supaya pilihan raya dilakukan, sehingga dilihat Presiden UMNO ni, iaitu Zahid Amini, tidak berakal. Maksud saya tidak berakal, bukankah kamu tahu UMNO ini tidak ada kuasanya apa-apa dalam kerajaan ini dari segi membuat dasar kehendak sendiri oleh Perdana Menteri. Kerana apa saya katakan? Saya nak kata bahawa dalam kes pilihan raya ni, takkanlah Zahid Amini selaku Presiden UMNO pernah berdamping dengan UMNO berpuluh tahun, tahu peraturannya. Kerajaan yang ada sekarang bukan kerajaan single party. Ia adalah satu kerajaan campuran. Sebarang tindakan Perdana Menteri mestilah dilakukan secara musyawarah, berunding dalam 2 tingkat. Satu tingkat ketua-ketua parti yang memberikan sokongan kepada dia untuk jadi Perdana Menteri, iaitu Presiden Perikatan Nasional, GPS Sarawak, termasuk juga Presiden PAS. Kalau 3 orang ni sudah dirundingkan, kena dibawa pula di dalam syarat kabinet. Jadi saya melihat ini nampak sangat tak cerdiknya Presiden UMNO ni, ataupun dia ada agenda peribadi. Dia kata UMNO akan menang pilihan raya ini. Bagaimana UMNO nak menang pilihan raya ini dengan mudah? Isu LCS ni yang menyebabkan Bosted dan Kementerian Pertahanan waktu dia jadi Menteri Pertahanan, yang wang kerajaan, wang negara lingkup sampai 6 bilion ini di bawah tanggungjawab dia. Serangan yang dilakukan oleh parti pembangkang PS sendiri tak terjawab oleh orang UMNO. Jadi bagaimana dengan datangnya pengundi baru, dengan datangnya pengundi pertama, dengan datangnya orang yang menjauhkan diri pada UMNO? Saya dah beberapa kali kata, UMNO ni dahulunya bukan kuat sangat, betul. Ahlinya 3 juta. Pilihan raya 2018 telah membuktikan kalau ahli UMNO dalam satu don itu berjumlah ribuan, katalah 9,000 atau 10,000,
Jadi kalau 9,000 tu menyokong calon UMNO tu dah tentu menang. Tapi apa yang berlaku, ahli UMNO dalam DUN atau parlimen itu yang dikatakan banyak itu, yang BN dapat adalah kurang daripada ahli UMNO tu. Maknanya ahli UMNO pun tidak mengundi. Dari itu apa yang kita kena faham, kekuatan UMNO ni daripada simpati rakyat, penyokong di luar parti tapi menyokong UMNO. Jadi kalaulah penyokong-penyokong ini, iaitu yang simpati dengan UMNO, yang nak bersama dengan UMNO walaupun tidak menjadi ahli parti, menyokong Barisan Nasional, bolehlah kita kata boleh menang pilihan raya. Tetapi sekarang ni ahli UMNO pun sendiri saya rasa tidak akan datang untuk mengundi UMNO itu sendiri. Mereka akan membuat apa-apa yang membolehkan UMNO atau Barisan Nasional ni kalah. Jadi dalam situasi sekarang ni, saya punya pendapat lah dan pandangan saya lah, terlalu sukar UMNO ni untuk menang. Kita tengoklah, dulu waktu UMNO berkuasa, saya pernah jadi siswa UMNO bahagian. Ahli UMNO bahagian saya Bandar Tun Razak 17,000. Setiap kali mesyuarat cawangan untuk mesyuarat tahunan, saya yang buat dia punya campuran cawangan-cawangan ni. 17,000 ahli UMNO yang bermesyuarat, yang hadir mesyuarat cawangan-cawangan ni tak pernah lebih daripada 2,500 orang. Cawangan ni 120, cawangan ni 50, cawangan ni 30. Semuanya saya kumpul, tak pernah melepasi 3,000 kehadiran. Kalau ada pun kelebihan sampai 2,009, hampir 3,000 waktu pemilihan jawatan di peringkat cawangan atau bahagian, itu ramailah sikit orang datang. Jadi inilah yang saya katakan, kita kena tengok, kita tanya orang yang bekerja di grassroots, orang yang berdepan dengan rakyat, orang yang berdepan dengan pengundi. Kita patut sekarang ni sudah buat kajian. Itu sebab saya selalu kata, hari ni saya tengok dalam UMNO Melaka, wow, hebat perkumpulan perjumpaan jentera pilihan raya BN Melaka. Kalau saya jadi Mak Hassan, saya turun bawah pentas tu. Saya minta mereka yang jadi ketua UMNO cawangan angkat tangan. Saya akan tanya dia, you ketua cawangan mana? Oh, saya ketua UMNO cawangan Kampung Kasturi, contohlah. Berapa pengundi kamu yang kamu jaga? Maknanya dalam lokaliti di PDM itu. Ataupun kita tanya, you PDM apa? Oh, saya PDM Semarak. Lokaliti kamu apa? Kampung Kasturi. Dalam Kampung Kasturi yang kamu jaga pengundi berapa? Saya rasa 90% tak akan dapat menjawab. Sebab mereka tak ada. Mereka tak ambil tahu semua itu. Mereka tak mindset dalam otak mereka selaku ketua cawangan jawatan kuasa UMNO bahagian untuk nak tahu. Macam saya, sejak 3 bulan yang lepas, saya tekankan kepada ahli UMNO cawangan saya, jawatan kuasa saya, kita bertanggungjawab 2,040 pengundi saja. Kita mesti run kepada 2,040 ini. Semua jentera digerakkan mencari 2,040 pengundi ini. Dan kita dah mendapat jumlah yang melebihi daripada apa dipanggil ni, jangkaan kita yang sepatutnya kita ada, iaitu melebihi daripada 60%. Kita tak boleh elakkan bagi penduduk kawasan saya yang berjumlah 2,040 itu, mereka ada jadi anggota parti PKR, ada menjadi anggota PAS, jadi anggota amanah. Jadi kita tahu, dan kebetulan pula saya baik dengan mereka-mereka ini, iaitu ketua-ketua parti yang berlainan daripada UMNO ni. Jadi kita tahu
orang-orang dia, berapa orang-orang dia. Jadi berapa banyak ketua-ketua UMNO cawangan atau dalam PDM yang telah berjumpa dengan ketua parti seperti PKR, tanya dekat dia, you punya parti berapa orang? Ketua amanah, baik, hari tu kami senaraikan dia ni sebagai ahli parti amanah. Betul ke dia ahli parti amanah? Oh tidak, Datuk, dia tak masuk parti amanah. Jadi kita kena buat kerja-kerja yang macam ini. Tapi UMNO ada buat kerja dia. Hanya berhimpun dalam dewan pakai baju biru boleh lah, ya kan? Tetapi soal pokoknya, kalau berlaku pilihan raya ni, di manakah wave-nya, ombaknya rakyat nak sokong? Kerana ianya sekarang dalam kerajaan UMNO, Perdana Menteri jadi UMNO. Kalau wave ombaknya Muhyiddin Yassin lagi jadi Perdana Menteri atau Mahathir Mohamad, nampaklah ombak dia, ombak ganas ke, ombak tinggi ke dan sebagainya. Jadi kita kena menilai benda-benda dia. Sekarang ni kita orang Melayu sekarang kena pertimbangkan, bangsa kita ni perlu berpecah belah. Itu pandangan saya. Ada orang tanya, saya pun baca dalam kumpulan WhatsApp, UMNO berpecah belah. Ya, UMNO Melayu ni tetap perlu berpecah belah. Saya bersetuju orang Melayu ni berpecah belah, berbeza pendapat. Kalau kita bersatu, pemimpin yang menjadi pemimpin dalam keadaan Melayu bersatu biasanya tidak jujur. Mereka menggunakan Melayu yang bersatu ini untuk kepentingan mereka. UMNO dah melalui proses-proses yang demikian. Kita bersatu, PAS tak boleh bangun, parti lain tak boleh bangun. Tetapi pemimpin yang menjadi pemimpin dalam masyarakat Melayu bersatu itu mengambil peluang untuk kayakan diri mereka, untuk menguatkan lagi kuasa mereka. Dari itu Melayu perlu berpecah belah. Bukan berpecah belah itu menunjukkan kehancuran Melayu. Saya punya pendapat tidak akan menyebabkan kehancuran Melayu jika Melayu ini berpecah belah. Sebab boleh sampai ke satu tahap Melayu ini terancam, semua Melayu ini akan duduk bersatu. Tetapi Melayu sekarang terancam oleh kelompok bangsa Melayu sendiri. Khasnya daripada pemimpin-pemimpin yang berkuasa, dari UMNO sendiri, dari PAS sendiri dan sebagainya. Jadi kita janganlah ingat, kita ini kalau Melayu berpecah, orang lain akan berkuasa. Masalahnya sekarang, kita tidak berpecah pun orang lain berkuasa juga. Kita sekarang menghadapi masalah yang berat. Saya bangkit lawan membongkar ketidakjujuran pegawai-pegawai Melayu. Contohnya isu di Pejabat Tanah dan Galian Kuala Lumpur, di mana beratus ekar tanah diluluskan, dibagi kepada syarikat yang bukan direkturnya orang Melayu, bukan syarikat Melayu. Jadi kalau di Kuala Lumpur ni tanah bertukar tempat, bertukar hak milik tanpa memberi faedah kepada orang Melayu. Jadi kita nak salahkan juga ke orang Melayu ni berpecah-pecah. Dari itu orang Melayu ni perlu berpecah belah untuk nak menguatkan Melayu itu sendiri. Jadi pandangan-pandangan Melayu yang lain itu mestilah diambil kira supaya kita jangan melakukan. Jadi kalau orang Melayu tidak menentang rasuah, orang Melayu tidak menyebut UMNO sebagai parti rasuah, lagi rakus pemimpin UMNO ini. Lagi sombong lagi pemimpin UMNO ini. Dari itu kita tak boleh kata bahawa boleh kita bersatu ini, Melayu ini masih lagi terjamin. Kita kena kerjalah.